sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com Palang Bernama Radio. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk waktu ini. Kita teruskan dalam alangkah baiknya bersama-sama dengan Talkland Asia, dan kita ada Encik Roslan Ghazali di Skype sekarang ini. Okey, Tok Lan, kita dah dengar lagu raya dah Tok Lan. Walaupun mungkin dia kata tahun ini kita nak bersua muka, tapi kita bersua melalui video call saja. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Ammar dan seluruh pendengar Radio FM Bernama Radio. Encik Ammar, sayu dengan tahun ni kita dapat pulang ke kampung. Betul. Tak dapat hashtag raya dengan mak Cik Ammar. Jadi tahun ni kita hashtag kita raya dengan hidroponik kita. Tapi kita beraya dengan teknologi barulah tahun ni. Kita beraya dengan video call dan sebagainya. Tetap merapatkan silaturahim. Kita mengunjungi melalui teknologi, Tok Lan. Ya betul, ini satu yang kita panggil satu normal, new normal atau normal baru di mana kita ada sebenarnya dengan ada teknologi pelbagai orang cakap tugasan, pelbagai aktiviti masih boleh dijalankan seperti biasa, malah lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Ammar, kalau pagi ni saya nak ke Bernama Radio mungkin bagi masa 1 jam because of traffic, tapi dengan ada teknologi dalam masa beberapa minit saja saya dah boleh berhubung, kita boleh berada on air, Cik Ammar. So inilah teknologi yang kita harapkan dan kita nantikan. So mungkin norma baru ni kita akan gunakan sepenuhnya dan sebaik-baiknya selepas ni, Cik Ammar. Okey, baik. Saya dapat tengok ini antara set-set yang ada di Talkland Asia Agri-Trade Sdn Bhd, iaitu set-set hidroponik dengan tong airnya, dengan kita panggil apa ni, barisan-barisan pot untuk kita letakkan benih dan sebagainya. Kita nak bercerita tentang konsep asas pertanian bandar menggunakan hidroponik. Silakan Tok Lan. Okey, baik Cik Ammar. Saya rasa dalam 2 minggu lepas kita ada sentuh sedikit berkaitan pertanian urban farming menggunakan teknik hidroponik. Kita sentuh sedikit teknik-teknik hidroponik yang digunakan di seluruh dunia, Cik Ammar. Jadi kalau di Malaysia, terutama di Malaysia, sebenarnya teknik yang paling popular ialah teknik NFT hidroponik atau kita panggil nutrient film teknik, Cik Ammar. Ini teknik yang paling mudah, paling praktikal, dan sangat efisien. Jadi petani-petani kita termasuk yang mempunyai commercial farm, yang buat di rumah, mereka memilih teknik NFT hidroponik di mana ianya lebih mudah. Cik Ammar, sebagai contoh inovasi yang Cik Ammar lihat di kedai kita, Talkland Asia, kita menggunakan inovasi NFT hidroponik. Kalau Cik Ammar tengok design kita, contoh pipe yang kita gunakan saiz 2x4 ni, Cik Ammar, air akan masuk melalui pipe ini, akan disalurkan 24/7, Cik Ammar. Kita menggunakan pump, so jadi pokok kita akan mendapat oksigen, nutrien dan air 24 jam satu hari. Kalau Cik Ammar tengok dalam NFT, kita panggil NFT tu, nutrient film teknik ni bermaksud air atau baja yang kita bekalkan kepada tanaman kita adalah berbentuk filem nipis. Jadi sepatutnya air memang nipis dalam pipe kita. Jadi kalau untuk design ataupun inovasi yang kita buat khas untuk pengguna-pengguna di rumah, kita bukan macam inilah setting dia. Jadi air dalam pipe kita ni, Cik Ammar, lebih kurang dalam 2 cm saja. Dia akan touch pot kita ni 1 cm saja. Jadi NFT hidroponik ni sangat sesuai, sangat efisien. Kalau Cik Ammar contoh, kalau air terlalu tinggi, teknik contoh DFT, Deep Water Flow Technique, air terlalu tinggi mungkin menyebabkan pokok kita akan mati, akar dia reput sebab terendam dalam air yang banyak. Kecuali pokok-pokok yang memang sukakan air seperti kangkung, tiada masalah. Tapi pokok yang agak sensitif seperti pokok salad, bila terendam akar dia ada possibility untuk reput dan akan mati, Cik Ammar. Dia akan lemas, tak dapat oksigen. Jadi menggunakan teknik yang kita gunakan, Cik Ammar, nampak macam simple ramai yang cuba membuat di rumah, nampak simple, tapi banyak teknikal apabila kita design satu-satu produk hidroponik, Cik Ammar. So kalau Cik Ammar tengok, memang kita punya teknik, kita pastikan air tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu tinggi. So just nice untuk pokok mendapatkan air, oksigen dan juga baja, Cik Ammar. Nanti sekejap lagi kita boleh go through lah produk-produk yang ada. Dalam pot yang putih yang Tok Lan angkat tadi tu, kita isi kokopit ataupun kapas, Tok Lan?
Okey, mengikut eksperimen ataupun pengalaman kita Cik Amar, dia bergantung kepada jenis teknik yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan NFT hidroponik untuk contoh commercial farm kita, because air terlalu nipis and kita nak kurangkan haba, jadi kita gunakan medium rock wool. Rock wool adalah medium terbaik untuk commercial farm. Tapi untuk kegunaan di rumah yang kita design, seperti set-set yang Cik Amar tengok belakang saya ni, kita customer kita menggunakan kokopit. Kerana kokopit ni sebenarnya dia adalah juga medium yang sangat baik untuk tanaman. Yang kedua, murah dan mudah didapati di Malaysia. Banyak kita senang dapat dengan harga yang sangat murah. Jadi kami untuk pelanggan ataupun customer Talkland Asia, kami menggalakkan ataupun advice mereka untuk menggunakan kokopit. Dan satu lagi tentang kokopit nanti kita akan tengok, ia ni boleh recycle. Banyak kali boleh recycle. Sebab kokopit ni dia tak seperti tanah, dia nutrient, dia hanyalah untuk memegang akar pokok. Jadi baja kita akan bekal pokok melalui liquid fertilizer, baja hidroponik. Jadi function kokopit tadi hanyalah untuk memegang akar pokok saja. Jadi sangat mudah, sangat. Okey, baik. Mungkin tuan boleh buat perkongsian walkthrough lah tentang inovasi, jenis dan design set yang ada, NFT set yang dipasarkan oleh Talkland Asia ni. Tengok macam menarik tu, ada yang ada pasu apa semua tu kan. Ya, betul Cik Amar. Okey, kalau tengok okey, kita walk through sikit lah produk-produk yang kita ada. Cik Amar, ini adalah set yang paling kecil yang kita ada. Ini kita panggil Talkland Mobile Set. Paling kecil Cik Amar. Jadi ini yang kita dalam minggu lepas kita ada bercakap tentang anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah tadika, mereka boleh dieksposkan pertanian mengenai pertanian hidroponik menggunakan set yang kecil ini Cik Amar. Dia mobile, boleh dibawa. So kita boleh bawa balik kampung lepas raya, lepas PKP nanti anak-anak kita boleh tanam di sini, kita boleh bawa balik kampung ke rumah nenek datuk nenek dia. Jadi mobile sampai kat kampung kita akan just plug in je Cik Amar. So kita tengok set ini juga walaupun kecil, ianya adalah NFT hidroponik. Yang saya cakap, bila NFT hidroponik kita menggunakan water pump Cik Amar. Kalau tengok dalam ni kita ada water pump. So kita bekalkan water pump, jadi air akan sentiasa mengalir 24/7 apabila kita plug in. Jadi pokok kita boleh hidup. So anak-anak kita bila bawa balik kampung, selepas ni dah tak payah bawa pets, tak payah bawa hamster atau kucing. Mungkin kita boleh bawa tanaman, anak-anak kita boleh bawa balik kampung dia ataupun ke mana-mana apabila bercuti. Okey. Yang kedua kita ada set, kita panggil Talkland Junior Set. Okey, ini untuk beginner lah, ataupun set ini sebenarnya student dan guru sekolah yang banyak beli dengan kita untuk tujuan pembelajaran dalam kelas. Because dia small size, size bukan 1,5 kaki, sangat sesuai lah untuk pembelajaran. Jadi kita tengok macam konsep hidroponik ni berfungsi, macam mana kita sambungkan dia punya water pump, kena piping, macam mana pengaliran air, ketinggian air, dan kita letakkan tanaman kita. So ini adalah set yang sangat baik untuk pelajar-pelajar sekolah Cik Amar. So ramai yang dah beli. Kita pun memang market untuk ini adalah untuk pelajar-pelajar atau student. In fact student universiti pun ada yang gunakan set ini untuk tujuan research mereka Cik Amar. Okey, next sini Cik Amar, set MCO yang kita baru lancarkan waktu MCO. Sempena PKP, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, just nice. Jadi ramai yang baru beli masa MCO baru ni, ramai pelanggan kita tinggal di kondominium. Space mereka, bagi mereka 2 kaki, inilah set yang paling sesuai. So masih ada, kita masih mengeluarkan set ni. Jadi kalau ada berminat, boleh dapatkan daripada kita. So ada 12 pot 12 pot agak baik untuk tanaman, untuk tak terlalu besar dan tak terlalu kecil, sesuai digunakan. Okey, seterusnya memang kita ada Talkland Herbs. Kita ada Talkland Herbs set kat sini. Jadi memang kita bekalkan dengan square pot ataupun herbs pot macam mana. Tadi kita gunakan net pot yang kecil. Net pot yang kecil ni untuk pokok-pokok leafy vegetables. Jadi kalau kita untuk tanam pokok herbs, kita cadangkan kepada customer kita tanam menggunakan pot yang lebih besar. Pokok kita nak hidup lebih lama. Jadi set ni kita khaskan kepada pelanggan-pelanggan kita yang ingin menanam pokok herbs. Kita ada 6 pot. So kita boleh tanam 6 jenis herbs. Kita tanamlah basil, kita tanam daun ketumbar, daun sup, rosemary, lavender dan sebagainya. Okey. Next kita ada set
TL20, maaf saya, TL16 ada 16 lubang. Jadi set ini pun agak popular. Banyak sebab dia agak kecil sedikit dan tinggi. Jadi kalau balkoni kita orang kata balkoni kita rendah, so kita dapat cahaya matahari baik, boleh ambil set ni, dia tinggi. So sangat cantik lah. Okay. Next, kita ada set TL20, the best selling, paling popular, paling ramai beli set ni Cik Amar, sebab set ini sangat orang cakap ada 20 pot, sangat baik untuk small family, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, jadi sangat sesuai. Set ini banyak dijual lah. Jadi Cik Amar tengok kalau set kita jual, kita package dia kita akan bagi sekali dengan net pot yang kecil ini, then spot ni adalah aksesori. Jadi customer boleh beli tambah, contoh mereka nak tanam pokok herbs di dalam set ini, mereka boleh beli tambah dan boleh letak dalam mana-mana lubang di dalam set ini. Jadi Cik Amar, set yang kita jual tadi, package dia complete semua dengan water tank, water pump, fertilizer, kita bagi sample seed, kita bagi kokopit dan pigmos media tanaman. Jadi kalau customer nak beli, tak perlu beli apa Cik Amar, yang kita bagi tu dah boleh terus tanam, sampai bila dapat boleh terus tanam, tak perlu beli apa. Okey Cik Amar, seterusnya ini set bagi yang ada sedikit bajet lah. So kita ada set yang berbumbung, kita panggil set TLR20, ada 20 pot sama macam yang sebelah tadi, tapi additional dia adalah bumbung, dia ada bumbung transparent roof, Cik Amar. So macam kita bincang sebelum ni bahawa hidroponik memang memerlukan cahaya matahari yang banyak. Walaupun panas macam mana, pokok kita insyaAllah tak mati, sebab dia ada supply air, baja, oksigen 24 hours tadi. Jadi memang pokok kita bila menggunakan teknik hidroponik memang memerlukan cahaya matahari yang sangat banyak. Maknanya kalau kita dapat sunlight pagi sampai petang lagi bagus. Cuma minimum yang kita require ialah 3 hingga 4 jam satu hari. Jadi kalau customer yang duduk landed, ada space yang luas, kita boleh beli set yang ini, ada bumbung, kita boleh letak dekat luar so that pokok kita dapat cahaya matahari daripada pagi sampai ke petang. Pokok kita akan hidup lebih cantik, pokok kita lebih besar, Cik Amar. Okay. Next Cik Amar, kita ada set yang lebih besar. Ini mungkin kluster kayangan ataupun mereka ada bajet yang besar, boleh dapatkan set ni Cik Amar, 40 pot. Lebih ini lebar, lebih tinggi. Lebih lebar, lebih tinggi. Jadi Cik Amar, saya rasa Cik Amar memang kena pakai set ni. Cik Amar suka makan sayur. Saya memang tunggu ni Tok Lan. Okay, so dia lepas PKP sampai. So ada 40 pot Cik Amar, ini sangat besar. Biasa kita recommend kepada big family, mungkin keluarga mereka ada 6 orang, 7 orang, memang sangat cantik. Cik Amar, satu row kita ada 10 pot, bermakna kita boleh tanam 10 jenis pokok. 4 row kita ada 40 lubang, 40 jenis pokok Cik Amar. Jadi kita strategize lah, kita advance customer kita biasanya satu row satu jenis. Mungkin first row pokok sawi, pokok bayam, kailan dan sebagainya. Walaupun ada 40 jenis, 40 lubang, kita boleh tanam 40 jenis pokok sayuran Cik Amar, tak ada masalah, kita campur-campurkan. Jadi set ini memang tengah popular sekarang ni, ramai yang dah order kat kita. Kita pun terkial-kial nak siapkan order Cik Amar, because size yang besar, so kita perlukan sedikit masa. Okey, jadi set ini memang popular lah untuk yang set berbumbung Cik Amar, untuk keluarga yang agak besar, mungkin 4 orang hingga 6 orang di rumah kita, Cik Amar. Okey, seterusnya Amar, kita ada ini salah satu inovasi terbaru kita buat design vertical. Vertical maknanya set yang vertical lah, dia tinggi. Jadi kita masih dalam stage percubaan. Kita buat stress test, tengok macam mana hasil daripada set ini. So kita belum jual lagi set ni. InsyaAllah lepas MCO nanti kita akan commercialize set ni. Jadi terleka saya tengok hijau-hijau ni semua ni. Okey, tadi di belakang tadi tak sempat kita tengok ialah set indoor, maknanya kita gunakan lighting, indoor farming, kita guna mungkin next time kita tengok. So okey Cik Amar, sekarang ni kita nak tengok contoh tanaman Cik Amar, ini adalah contoh tanaman yang kita tanam. Macam sekarang di kedai kita ni kita tanam pokok, kita semai pokok what they call this, bayam Brazil. Pokok bayam Brazil ni kita hidup, kita semai, bila hidup customer kita datang, kita akan bagi percuma kepada customer kita untuk bawa balik dan tanam di rumah mereka Cik Amar. So Cik Amar bawa balik terus letak dalam set NFT Cik Amar, sangat senang. Jadi Cik Amar tengoklah dekat sini kita ada water tank, ada air, in fact ada ikan dalam Cik Amar. Kita letak ikan sebab kita dekat kedai kita buka dia punya cover, dan kita letak ikan supaya kita takut ada nyamuk masuk, so kita letak ikan Cik Amar. Boleh letak ikan, tak ada masalah. So ini contoh tanaman lah.
Selain pada itu, kita contohlah kalau Cik Amar mungkin duduk di kondominium tingkat 30, Cik Amar tak ada balcony, so kita boleh tanam di tepi tingkap. Cik Amar tengok yang kita tanam di tepi tingkap ni macam-macam pokok. Kita ada pokok pakcoy, kita ada pokok cili Cik Amar, pokok cili, kita ada pokok kunyit. Pokok kunyit kita tanam ni pun dah hidup Cik Amar. Pokok kunyit, ada pokok kunyit kita tanam. Dan kita ada pokok basil. Pokok basil, kita ada juga pokok lobak, carrot Cik Amar. Kita tanam dah hidup, dia dah boleh harvest sekarang ni. Kita tanam dah hampir 2 bulan. Boleh tanam, tapi penggunaan pot, pemilihan pot sangat penting apabila kita nak memilih jenis tanaman. Cik Amar, kita tengok pokok basil kita Cik Amar, kalau Cik Amar suka makan pizza, jadi kita tanam pokok basil, sweet basil, sangat mudah hidup menggunakan teknik hidroponik. Dan kita ada pokok kailan, kailan kita ada macam-macam lah, pokok daun sop pun kita ada macam-macam. Jadi kalau rumah kita contoh, kita ada kawasan yang mendapat cahaya direct sunlight Cik Amar, macam kita punya kedai ni pukul 3 petang baru kita dapat direct sunlight, pukul 3 sampai pukul 6, 3-4 jam cukup cukup cahaya untuk pembesaran pokok kita. Tapi kalau kita dapat lebih lama sebenarnya lagi baik. Jadi kalau tengok hasil yang kita ada ni sebenarnya 3-4 jam pun dah cukup. Walaupun kita masih ada gelas window sini, jadi cahaya masuk masih boleh hidup pokok kita. Jadi untuk hidroponik, bila banyak customer saya tanya tips macam mana penanaman menggunakan hidroponik, saya cakap tips yang nombor 1 ialah sunlight, cahaya matahari. Sebab saya cakap tadi, pokok kita dah sentiasa dapat air, baja, oksigen 24 hours. So now kita perlukan sunlight untuk pokok membesar. Cik Amar, kalau Cik Amar tengok sebelah sini kita ada seed, macam-macam seed. Kita ada jual seed leafy vegetable, sayuran berdaun. Kita ada sawi, kailan, pakcoy, bayam, salad, daun sop, daun ketumbar. Dekat sini kita ada pokok sayur berbuah, pokok tomato cherry, kita ada timun, kita ada betik, macam-macam semua. Ini adalah jenis tanaman yang sangat mudah ditanam menggunakan NFT hidroponik Cik Amar. Okey, baik Tuan. Lepas tu pula untuk fertilizing, bila kita gunakan teknik hidroponik, saya ada baca dia kata ada solution A, solution B. Ramai yang tak faham tu Tuan, sebab saya punya hidroponik habis kuning semua sayur. Okey, biasanya kalau pokok kita tak dapat hidup dengan baik, ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan tidak cukup nutrien, tak cukup fertilizer, ataupun mungkin tak balance pengambilan nutrien oleh pokok. Yang kedua ialah cahaya matahari, direct sunlight. Dan seterusnya Cik Amar ialah mungkin ada serangan serangga. Serangga ni tak semestinya di pokok, mungkin ada juga di bahagian akar. Dalam contoh kita tanam dalam pot, dalam kokopit tu mungkin ada bakteria. That's why bila kita nak tanam semula, jadi kita perlu basuh. Kalau boleh kita advise customer kita basuh kokopit yang boleh digunakan semula. Cik Amar tanya tadi berkaitan dengan baja AB Cik Amar. Okey, baja AB macam inilah rupanya, liquid fertilizer. Jadi yang warna kuning ni A, yang warna putih ni B. Jadi baja AB ni sebenarnya adalah ada pancuhan dia, ada resipi dia. Contoh Cik Amar nak tanam pokok cili, Cik Amar ada farm cili 2 ekar. Jadi formula untuk baja cili adalah berlainan dengan jika saya nak tanam pokok melon ataupun saya nak tanam pokok timun Cik Amar. Jadi baja AB walaupun nama baja AB, dia punya ingredients, dia punya resipi adalah berlainan dengan crops yang nak kita tanam. Jadi untuk memudahkan pelanggan kita Cik Amar, jadi baja AB yang kita jual ni dah ada 11 elements, cukup untuk sebagai jenis tanaman. Cik Amar nak tanam pokok leafy vegetables, Cik Amar nak tanam pokok berbuah cili, terung, timun, Cik Amar boleh gunakan baja yang kita jual. Dia dah cover semua. Okay. Jadi untuk komersial farm memang kita kena spesifik kalau dia punya ingredient, sebab kita nak jimatkan kos. Because baja adalah orang cakap adalah penyumbang kos yang terbesar dalam pertanian. Essential dan penyumbang kos yang terbesar dalam pertanian Cik Amar. Baik, ramai yang kata sayuran lebih baik kita beli kat kedai je, lebih murah, tak payah susah payah nak cucuk tanam. Jadi macam mana hidroponik ataupun Tok Lan Asia mampu membantu semua golongan dan peringkat umur untuk bercucuk tanam ni? Betul Cik Amar, ramai biasa kita dengar macam tu. Even customer datang jumpa kita pun, Tok Lan susah lah tanam, saya ni tangan panas, saya tanam tak nak jadi, lebih baik saya beli sayur di pasar malam ke, saya beli kedai kamar pun RM1 dah dapat 1 ikat setengah dulu RM3 3 ikat pun ada zaman sebelum ni Jadi memang betul Cik Amar, tapi bila kita fikir jangka masa panjang, apakah sayur makanan yang kita makan itu baik untuk kita seperti yang kita ketahui umum, sayuran yang ditanam di commercial farm kebanyakannya almost all menggunakan
pesticide. Jadi kalau kita tak gunakan pesticide, pokok kita akan diserang serangga. Jadi inilah antara benda ataupun perkara yang sangat kita bimbangkan. Jadi bila kita tanam sendiri Cik Amar, tak susah ya. Selama ni mungkin masyarakat susah untuk tanam. Tapi dengan inovasi, dengan produk-produk yang kita perkenalkan, sangat mudah. Kita dah bincang sebelum ni, semua peringkat umur, daripada yang kecil, daripada yang tadikan Cik Arma, anak umur 5 tahun 6 tahun pun dah boleh start bercocok tanam. Kita ada set mobile tadi untuk anak-anak kita, sehinggalah ke set yang besar untuk golongan yang betul-betul serius untuk bercocok tanam di rumah. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada macam-macam jenis pot. Contoh macam tadi kita tanam pokok carrot, tanam pokok kunyit, kita boleh gunakan pot yang lebih tinggi. Ini kita panggil carrot pot, sebab dia ubi dia nak memanjang carrot, jadi kita perlu gunakan pot yang lebih panjang. Yang tadi mula-mula tadi kita dah bincang dengan pot yang kecil ni untuk leafy vegetables. Kita gunakan small pot. Yang seterusnya untuk pokok-pokok yang besar, pokok cili, pokok terong, pokok bendi, kita ada ini kita panggil hydropot sama konsep hydro NFT, sistem takungan. Dia ada tank di bawah. Cik Abang tengok dekat sini, dia punya bahagian atas dia ada pot yang panjang yang boleh absorb air di dalam tank ini dan juga kita ada floater Cik Abang. So floater ni nanti kalau kita isi air, dia akan float. So benda ni actually is a water indicator. So tak perlulah pokok kita dah besar, everyday kita nak kena angkat cek air, kita just monitor floater kita dari jauh. Sebelum kita bekerja, kita tengoklah kalau dia drop, kita tahu air dah habis. Kalau dia masih tinggi, kita tahu air masih ada dalam ini Jadi pokok yang besar, kita gunakan pot ni Alright, sangat mudah So tak susah lagi dah, kita tak perlu nak siram hari-hari, tak perlu nak letak baja, because air dan baja kita dah siap-siap letak dalam pot tadi Dan seterusnya kita ada yang set yang macam ni Cik Amal. Ini kita panggil table set tabletop set, maknanya kalau Cik Amal dekat rumah Cik Amal tadi, katalah kitchen Cik Amal tepi tingkap ada cahaya matahari masuk, Cik Amal boleh tanam. Contoh pokok tadi kita tanam di NFT di luar, kita ambil, kita bawa masuk pokok herbs kita untuk memasak, letak di kitchen table kita, di dapur kita. Suruh masuk ke dalam ni, kita boleh menggunakan set-set macam ni. So kita boleh masukkan air dalam ni 2 liter, and then kita masukkan baja, pokok kita masih boleh hidup dengan segar. Katalah pokok kita tak cukup cahaya matahari, mungkin seminggu sekali kita boleh bawa keluar, kita letak dekat NFT sector di luar rumah, di mana dapat cahaya matahari yang lebih cukup. So memang sangat mudah, menarik, sangat selamat. Kategori umur. Cik Amal tengok atas meja saya ada pelbagai macam-macam lagi yang mungkin kalau tak sempat, mungkin next time kita akan discuss, kita go by one macam mana cara cara menggunakan teknik. Cik Amal tanya permulaan tadi, apakah medium yang terbaik untuk tanaman kita ada kokopit yang kita kita suggest, kita recommend dekat sekolah sebab dia mudah dapat dan murah and then kita ada juga rock wool, dia cakap medium terbaik. Rock wool adalah medium terbaik, jadi walaupun harga dia agak mahal Cik Amal, jadi kita sebenarnya kita gunakan lebih untuk commercial farm gitu lah, jadi untuk home use cukup guna kokopit and then seterusnya ada juga yang pakai sponge sama. Cuma kita sponge ni sebenarnya kita tak berapa galakkan sangat walaupun ramai menggunakan, sebab dia bersifat kenyal bila pokok bila seed kita tanam, akar tu nak membesar, akar tu nak menolak sponge ni, dia memerlukan kata orang memerlukan kuasa yang lebih untuk menolak. Jadi bila pakai sponge ni agak kenyal, akar kita susah sedikit untuk membesar compare to kokopit tadi yang lebih mesra, akar kita senang untuk membesar. Betul. Dan sebenarnya kita juga menggunakan peat moss. Kalau dalam pertanian fertigasi, peat moss digunakan untuk semayang biji benih. Jadi kita pun sama juga untuk semayang, tapi kita gunakan sedikit saja peat moss sebagai medium untuk membantu kokopit tadi. Lepas kita letak seed, kita akan cover dengan peat moss warna hitam ni. Pertama untuk kita blackoutkan seed tadi macam kita tanam conventional, bila kita semai kita nak letak tempat gelap. Jadi kita blackoutkan seed tu. Jadi untuk peat moss ni untuk blackoutkan seed tadi. Yang kedua, kita nak moisturizekan seed tadi supaya dia lebih cepat germinate bila kadang dia akan cepat bercambah compare tu kalau kita letak dekat luar, so dia terkena cahaya matahari, dia terkena udara, mungkin tidak hidup, ataupun kalau dia hidup pun mungkin lambat nak bercambah Jadi peat moss ni kita gunakan sebagai pembantu kokopit lah untuk semayang Seterusnya kita ada ini pun penting, ini sangat penting. Kalau kita tanam sayur sendiri, kita tahu apa yang kita gunakan. Kita jangan gunakan racun serangga, jangan gunakan pesticide. Kita ada Toclan Organic Guard, this is organic yang kita spray kepada pokok kita apabila pokok kita diganggu, diserang oleh serangga. Kalau tak ada, tak perlu. Cik Amal tinggal di tingkat 30 kondominium, mungkin tak ada serangga, jadi Cik Amal tak perlu menggunakan sebarang insect repellent.
pesticide lagi lah, kalau boleh jangan gunakan racun serangga. Seterusnya amal kita ada ini satu lagi device yang sangat penting dalam pertanian vertigasi dan juga hidroponik. Sekarang kita bercakap tentang hidroponik, ini kita panggil EC meter. EC meter ni sangat penting untuk kita check baja tadi. Kita letak, kita ada basic ratio macam baja kita 10 ml untuk 1 liter air. Jadi macam mana kita nak pastikan betul ketepatan, accuracy baja yang kita gunakan. Kalau kita terlebih sebenarnya tak ada masalah pada pokok, cuma masalahnya baja kita cepat habis, so kita perlu beli baja dan kos untuk baja adalah sangat tinggi untuk pertanian hidroponik dan vertigasi. Jadi kita perlukan device ini untuk check kecukupan baja yang kita gunakan. Jadi EC meter ni sangat penting, especially kalau kita ada commercial farm, benda ni wajib kena ada, Cik Mah. Kalau tidak kita tak tahu penggunaan baja. Okey, seterusnya kita ada masa ni, Cik Mah? Masih ada masa? Kita ada 1 minit. Jadi kita ada termometer infrared termometer, kita boleh check temperature. Contoh Cik Amar nak serap dalam rumah Cik Amar, kita ada ni, kita boleh check temperature, berapa temperature yang sesuai. Okey, itu saja Cik Amar saya kongsikan berapa yang perlu kita gunakan untuk kali ini. Mungkin next time kita tunjuk teknik-teknik cara penanaman menggunakan teknik Toplan. Rasa macam nak sampai ke office Toplan je kejap lagi ni. Menarik. Selika tengok ni. Kami ada di sini. Okey, baik, terima kasih kepada Encik Roslan Ghazali selaku CEO dan juga pengasas Stockland Asia Agri-Trade Sdn Bhd yang terletak di Cyberjaya. Kalau inginkan produk-produk tersebut boleh ke Stockland Asia di Facebook. Baik, terima kasih kepada Encik Roslan Ghazali. Kita akan kembali selepas ini. Teruskan mendengarkan kami di Bernama Radio. Saya mewakili penerbit berita Fauzan Azmi, juga Azmi Syarifuddin, juga rakan peneraju pagi ini Hani Hamid dan pengawal kandungan Anis Sunallah. Assalamualaikum, bye-bye. Tersebar luas berita pantas di media sosial. Ikut kami di www